Tajuk utama 24 September 6 Safar, biawak gergasi kejar orang. Juga pendapatan penduduk Kampung Jawa dirobohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Nazirah Syaringat. Seorang lelaki bukan setakat memaksa ibunya menyerahkan duit, malah sanggup mengugut untuk membunuhnya dalam kejadian di Labu Besar Kulim. Suspek dilapor bertindak demikian selepas ibunya yang berusia 57 tahun tidak memberi wang yang diminta, menyebabkan lelaki berusia 23 tahun itu mengamuk dan turut merosakkan barangan dalam rumah berkenaan. Menurut Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Azhar Hashim, suspek yang dalam keadaan berang itu juga mengugut akan memecahkan barangan yang ada di dalam rumah itu dan membunuh ibunya jika mangsa membuat laporan polis. Bagaimanapun, ibu suspek yang bekerja sebagai tukang cuci itu menghubungi polis kerana bimbangkan keselamatannya. Susulan daripada itu, polis menahan suspek jam 11.30 malam tadi di rumahnya sejurus menerima laporan dari mangsa. Lelaki yang tidak bekerja itu direman 3 hari bermula hari ini sehingga 26 September untuk membantu siasatan. Polis turut merampas sebilah pisau yang digunakan suspek untuk mengugut bunuh ibunya bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan kerana melakukan ugutan jenayah. Batalion 7 Pasukan Gerakan Am merampas lebih 2.5 tan atau 2,570 kilogram ayam sejuk beku yang siap proses dipercayai diseludup dari negara jiran Thailand. Barang bernilai RM70,840 itu dirampas di Pengkalan Haram Jitong, Rantau Panjang. Pegawai Pemerintah PGA 7 Superintendent Azhari Nusi berkata dalam kejadian jam 6 pagi semalam itu, anggota bertugas membuat rondaan di tebing Sungai Golok sebelum terserempak beberapa lelaki memunggah kotak bungkusan daripada perahu ke beberapa buah kenderaan. Semasa rondaan menghampiri kawasan tersebut, kesemua lelaki telah melarikan diri ke negara jiran menggunakan perahu. Jadi sepasukan anggota polis telah membuat pemeriksaan mendapati satu buah kenderaan jenis Pajero Mitsubishi dan satu buah kenderaan jenis motorway Nissan Wenit berada di kawasan tersebut tanpa pemandu. Ayam sejuk beku yang diisi dalam 257 kotak itu dipercayai diproses di wilayah Pranchinburi, Thailand dan diseludup untuk dijual di pasaran tempatan. Suspek dipercayai membawa masuk ayam sejuk beku ini secara haram bagi mengelak bayaran cukai dan ia dijual pada harga yang lebih murah di pasaran tempatan. Namun jaminan keselamatan dan kebersihan diragui. Azhari berkata walaupun bungkusan makanan tersebut mempunyai cop halal dari agensi berkuasa Thailand, namun status halal produk berkenaan tidak dapat dipastikan. Kesemua ayam sejuk beku termasuk kenderaan diserahkan kepada Balai Polis Jeram Perdah dan pihak Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia Makis bagi tindakan dan siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 11-1 Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011 Akta 728. Jika sabit kesalahan, pelaku boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 6 tahun atau kedua-duanya sekali. Di Terengganu, seorang lelaki mengalami detik cemas apabila dikejar seekor biawak besar dianggarkan seberat 60 kg di belakang rumahnya di Kampung Wakaf Tembesu, Kuala Terengganu. Sebelum kejadian pada jam 8.30 pagi itu, mangsa sedang menjemur kain di belakang kediamannya sebelum ternampak kelibat reptilia berkenaan. Mangsa berjaya melarikan diri sebelum menghubungi pihak Angkatan Pertahanan Awam Terengganu. Sebelum ini, haiwan tersebut sering dilihat berkeliaran berhampiran rumahnya untuk mencari makanan dan keadaan itu membimbangkannya kerana dia mempunyai anak kecil. Sementara itu, pihak APM bersama 4 anggota dari Ibu Pejabat APM Daerah Kuala Terengganu, Kuala Nerus bergegas ke lokasi setelah menerima panggilan. Berat dia dalam anggaran 60 kilogram. Masa kita nak tangkap dia tu, dia bertindak agak agresif, tapi sukar untuk kita untuk menangkap dia. Mengambil masa dalam lebih kurang 10 ke 15 minit nak tangkap dia.
Muhammad Syarul Sam turut menasihati orang ramai agar membuang sampah di dalam tong yang tertutup rapat kerana haiwan berkenaan akan mencari makanan di tempat yang terdedah. Biawak itu kemudian dibawa ke Balai APM dan akan diserahkan kepada Jabatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Terengganu untuk tindakan lanjut. Setakat September tahun ini, APM Terengganu telah menangkap lebih 50 ekor biawak pelbagai saiz di sekitar daerah Kuala Terengganu dan Kuala Nerus. Selepas hampir 50 tahun mendiami penempatan serba usang di Kampung Jawa Melaka, kira-kira 50 individu daripada 25 keluarga akur apabila kediaman yang disewa mereka terpaksa dirobohkan. Ia selepas bangunan kayu usang yang berada di pinggir Sungai Melaka dan dibina di atas tanah persendirian itu diisytihar sebagai bangunan tidak layak diduduki oleh Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB. Seorang penduduk Norina Osman, 57 tahun berkata dia sedih kerana telah menghuni kediaman itu lebih 38 tahun. Keadaan bertambah pilu selepas melihatkan jengkaut meranapkan struktur bangunan itu hanya dalam tempoh 10 minit. Tapi akak reda lah kan, disuruh kita keluar kan. Tapi masa kemarin dia ada cakap nak roboh-roboh, tapi cukai tanam belum datang lagi. Ini betul dia dah datang, dia suruh kita keluar. Terpaksa lah kita keluar kan, takkan kita nak degil pula kan. Tapi kita dah duduk sini dah lama, dah 30 lebih tahun. Akak rasa macam bilu lah hati ni kan. Kita pun dah tak boleh buat apa lah kan. Dia suruh kita keluar lah kan. Akak ingat, yalah, kita pun dah biasa kan kat sini. Nada sayu sama turut disuarakan seorang mualaf, Kasim W. Abdullah, 60 tahun yang telah mendiami penempatan usang itu sejak lebih 14 tahun lalu. Katanya meskipun sedih dengan nasib yang menimpa penduduk, namun dia turut menyuarakan kelegaan dan mengharapkan dengan pemindahan mereka, tiada lagi individu merempat maupun hidup kesempitan seperti mereka. Lebih-lebih lagi kawasan itu terletak di tengah-tengah antara bangunan pencakar langit di tengah Bandaraya Melaka yang merupakan lokasi tumpuan pelancong. Saya sedih lah. Kan saya kerja pun dekat. Saya kerja dekat Rumah Merah. Buka kedai dan tutup kedai. Kerja saya. Itu asyik makan saya. Apa tak sedih macam ni. Tapi dia bagi notis. Dia tahu 24. Tapi saya sebelum 24 tu saya dah angkat sikit-sikit lah. Dah cari bilik. Gaji bukan mahal. Saya gaji RM20 je. Saya sewa 200. Saya terpaksa lah kan. Apa saya nak buat kan. Sebelum ini, media melaporkan penduduk Kampung Jawa ibarat pelarian di tempat sendiri kerana terpaksa berhimpit di dalam rumah bersaiz bilik tidur dan hanya beratapkan bumbung yang bocor. Terdahulu pemilik tanah turut tampil menghulurkan wang sagu hati berjumlah antara RM200 hingga RM500 kepada setiap 25 keluarga yang terlibat. Dalam pada itu, Datuk Bandar MBMB Datuk Zainal Abu berkata tanah milik sebuah syarikat itu terpaksa dikosongkan mengikut notis di bawah Seksyen 83/1 Akta 133 kerana tidak selamat diduduki. Selain itu, faktor kebersihan serta kegiatan tidak bermoral yang dikesan berlaku di kawasan berkenaan juga menjadi penyumbang bangunan berkenaan perlu dirobohkan. Isu tersebut telah dibawa ke mesyuarat Exco sebelum memutuskan kerja-kerja perobohan. Fenomena aktiviti berbasikal di negara ini mula membuka mata banyak pihak. Ada yang memberi pelbagai pandangan apabila tular insiden menunggang di lebuh raya yang dilihat membahayakan keselamatan penunggang. Antaranya mempunyai lesen dan meletakkan nombor plat pada basikal yang dilihat tidak relevan. Namun apakah perkara yang boleh diambil kira dan sesuai pada penunggang basikal bagi memastikan keselamatan mereka terjamin ketika melakukan aktiviti itu? Wartawan Hanisa Hasanuddin melaporkan. Menurut pemilik kedai berbasikal merangkap Setiausaha Gerakan Malaysia Mesra Basikal, Akmal Azfar Abdul Muttalib, pihak berkuasa sepatutnya tidak membuat sebarang tindakan yang dilihat dapat menghadkan aktiviti tersebut. Dan bagi penunggang basikal pula jelasnya, perlu menganggap basikal sebagai satu kenderaan sama seperti kenderaan lain yang perlu patuh undang-undang jalan raya. Daripada kerajaan menjadi penghalang membudayakan basikal di Malaysia, lebih baik kerajaan berfikir daripada meletakkan sebagai tembok, tetapi kerajaan fikir a better way
untuk elak this kind of issue and improve the keadaan sekarang. Tetapi apabila persikal nampak basikal sebagai toy, sebagai mainan, bukan sebagai tool, so diorang bila time orang nampak sesuatu benda sebagai toy, diorang akan main. So yang tu yang kita boleh nampak tak ikut undang-undang jalan raya bila ada traffic light merah jalan. Kamal Azfar mengambil contoh daripada negara luar seperti Thailand, Belanda dan juga Australia di mana kerajaan memperuntukkan bajet untuk membuat laluan khas basikal. Jelasnya jika pihak berkuasa membuat alternatif sebegitu, sudah tentu kadar kemalangan dapat dikurangkan sekaligus dapat menjamin keselamatan penunggang. Dalam pada itu mengulas cadangan Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia MIROS supaya basikal didaftar, dilesen dan diletakkan nombor plet kenderaan. Katanya itu satu tindakan yang tidak sesuai untuk diaplikasikan. Bagi pendapat saya, bila tak nak mengenakan lesen untuk basikal ni adalah satu benda yang sangat mengarut. Satu dunia, tak ada satu negara pun yang mengenakan lesen untuk penunggang basikal. Berbasikal adalah satu aktiviti yang sihat. Tetapi bila kita menyusahkan basikal akan menyebabkan lebih ramai orang untuk tidak memilih untuk berbasikal. Jelasnya sepatutnya pihak berkaitan duduk berbincang dengan wakil persatuan atau gerakan basikal di Malaysia bagi mendapat idea dan kata putus daripada kedua-dua belah pihak. Daripada pihaknya, mereka amat mementingkan ilmu pengetahuan dan didikan kepada golongan muda jika mahu berbasikal di atas jalan raya dengan cara memberikan kelas dan kempen kepada orang ramai. Laporan Hanisa Hasanuddin untuk Berita Al-Hijrah. Berehat seketika selepas ini, ratusan paus terdampar mati. Alhamdulillah bertemu kembali. Kutipan zakat di wilayah Persekutuan pada tahun ini dijangka meningkat kepada 690 juta ringgit berbanding tahun lepas 683 juta ringgit. Ketua Pegawai Eksekutif PPZ Mawib Ahmad Syukri Yusof berkata, peningkatan kutipan sebanyak 7 juta ringgit itu mampu dicapai walaupun berdepan kekangan terutamanya pandemik COVID-19 yang melanda dunia. Walaupun berlaku tekanan, tapi kami masih melihat ada di luar sana orang-orang yang berkemampuan yang belum bertindak untuk membuat bayaran, dan ada pembayar kita dia bayar di bawah yang sepatutnya. Contohnya dia perlu bayar RM2,000, dia hanya bayar RM1,000. Jadi target grup seperti inilah yang kami dampingi supaya ianya tidak menyebabkan berlaku penurunan kepada kutipan seperti yang disebut oleh saudara tadi bahawa berlaku yang dinamakan asnaf baru. Jelasnya pertambahan itu juga disebabkan kesedaran untuk membayar zakat yang semakin meningkat di kalangan umat Islam selain kemudahan membayar zakat melalui potongan gaji dan online. Beliau berkata demikian pada majlis simbolik penyerahan Al-Quran kepada pelajar asnaf dan B40 di Ibu Negara hari ini. 150 pelajar tahfiz dari golongan berkenaan melibatkan 3 buah sekolah iaitu Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz, Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Presiden 8 dan SMK Sri Saujana menerima manfaat sumbangan Khairah PPZ dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM6,000. Lebih banyak cawangan produk program Mikrokredit Ar-Rohnu Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM akan dibangunkan di seluruh negara dengan melantik Bank Islam sebagai ejen bank berdaftar. Ketua Pegawai Eksekutif Bank Islam Malaysia Berhad Muhammad Muazzam Muhammad berkata pihaknya juga berhasrat untuk membuka cawangan tersebut di kawasan pedalaman termasuklah di Sabah dan Sarawak. Jadi buat masa sekarang ni yang 5 cawangan itu satu di Perlis, satu di Pulau Pinang, satu di Kedah, satu di Johor dan satu lagi di Terengganu. Dan ya betul kita kata cawangan Ranu Yapim ada 203 cawangan dan kita akan teroka untuk buka cawangan di tempat-tempat lain termasuk di Sabah dan Sarawak.
Tambahnya, buat masa kini antara perkhidmatan perbankan asas yang disediakan adalah penyimpanan, pelaburan, pengeluaran tunai dan tambah nilai prabayar. Bank Islam merancang untuk meluaskan lagi perkhidmatannya di setiap cawangan Ar-Rohnu Yapim supaya pelanggannya merasakan seperti mereka berurusan dengan pihak bank berkenaan. Beliau berkata demikian kepada media selepas menandatangani dokumen perjanjian persefahaman MOU antara Bank Islam dan Yapim yang disaksikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Modul pembelajaran subjek sejarah negeri dan Kesultanan Johor yang dimulakan sejak awal tahun ini berjaya menarik minat 4 buah negeri lain untuk sama memperkenalkan modul serupa membabitkan negeri masing-masing. Namun 4 negeri terlibat tidak boleh didedahkan buat masa ini ekoran tiada kata muktamad. Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam Johor, Tosrin Jarwanti berkata, pelaksanaan silibus turut dipantau Kementerian Pendidikan dan tiada bantahan diterima berhubung pelaksanaannya. Difahamkan 578 buah sekolah agama di Johor telah menggunakan modul baru itu. Kementerian pun dah minta daripada kita untuk dijadikan satu contoh untuk dikembangkan ke beberapa negeri. Saya dipahamkan ada 4 negeri sudah mula berminat dengan kurikulum Kesultanan Islam Johor ni. Terdahulu Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Ibrahim bersama isteri meluangkan masa kira-kira 15 minit mendengar taklimat daripada Timbalan Pengarah Pendidikan Agama Johor, Yosri Ihsan di Dewan Utama Sekolah Agama Taman Kota Masai, Johor Baru. Hasnul Fikri Ahmad Syukri, 17 tahun, menerima Anugerah Abqari Perdana 2019 iaitu pencapaian tertinggi kepada pelajar Kolej Jinis Insan Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Anak sulung daripada 8 beradik itu dipilih selepas cemerlang dalam bidang akademik, kurikulum, ulumuddin dan sasiah terpuji. Pelajar kelahiran Rawang, Selangor itu berkata beliau mendahulukan Allah dan keluarga ketika berkongsi rahsia kejayaan. Anugerah disampaikan Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan Kementerian Pendidikan, Datuk Kamil Muhammad pada Majlis Penganugerahan Insan Junior School Certificate IJSC dan Anugerah Kecemerlangan Abqari atau Akrab 2020 dinilai. Pada tahun lalu, Hasnul yang bercita-cita menjadi pensyarah dalam bidang agama di Universiti Oxford pernah menerima anugerah terbaik keseluruhan atas pencapaiannya dalam akademik, sukan dan juga hafazan. Saya harap saya dapat mengaplikasikan Al-Quran yang telah saya hafal ni dalam kehidupan seharian dan mampu membantu, memberikan manfaat kepada masyarakat sekeliling saya dengan bantuan Al-Quran ini dan membuktikan kepada dunia yang kita tahu pada zaman sekarang ni sangat memandang rendah kepada Islam. So saya mahu menyedarkan, membuka mata dunia bahawa Islam ini merupakan agama yang terbaik dan jalan hidup yang sempurna di dunia ini. Turut menerima anugerah Abqari Perdana 2019, Maria Mokhtar, 17 tahun, yang bersyukur atas berkat doa ibu bapa, pensyarah serta rakan. Selain mengamalkan solat sunat duha setiap hari, beliau memperoleh kejayaan itu. Daripada usaha-usaha pensyarah yang sentiasa memberikan kami input-input setiap hari dan juga daripada sokongan ibu bapa serta daripada galakan rakan-rakan juga. Dan setiap hari juga saya berpegang kepada, saya sentiasa cuba mengamalkan untuk solat duha pada waktu antara tengah hari. Sebab saya percaya dengan solat duha tu akan membuka jalan kepada rezeki yang lebih banyak lagi. Mariam yang bercita-cita menjadi ahli farmasi turut menerima anugerah Cemerlang Hafazan 2019 dan pernah mengikuti program pertukaran pelajar ke Nazarbayev Intellectual School, Kazakhstan selama seminggu pada Februari lalu. Kolej Jinis Insan diwujudkan di bawah Kementerian Pendidikan sebagai sekolah pintar berbakat dalam melahirkan cendekiawan Islam dan pemimpin pada masa hadapan yang bukan sahaja menghafal kitab suci Islam tetapi juga memahami, menginterpretasi dan mengaplikasikan Al-Quran dan As-Sunnah dalam menyumbang kepada pembangunan dunia Islam dan Barat.
Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM bekerjasama dengan 11 universiti dan institusi pondok dalam usaha mempelbagai modul dakwah di negara ini. Menurut Yang di-Pertuanya Nasruddin Hassan, langkah itu juga bagi menjalankan penyelidikan dan mengumpul kepakaran tenaga akademik dalam berkongsi idea bagi menjalankan aktiviti berkenaan. Kerjasama itu diterjemah melalui pemeteraian perjanjian persefahaman MOU antara YADIM dengan semua IPT dan institusi pondok berkenaan yang disaksikan Menteri Pengajian Tinggi Datuk Dr. Nuraini Ahmad di Putrajaya. Memorandum ini adalah bertujuan untuk kita melibatkan para akademisian dalam pelbagai disiplin ilmu, termasuk juga tokoh-tokoh ulama, tuan-tuan guru di institusi pondok dan juga mahasiswa yang menjadi warga universiti untuk kita saling menjalin kerjasama dan memperkasa serta mempelbagaikan kegiatan dakwah dalam negara kita. Dan dia juga turut melibatkan aktiviti penyelidikan, penerbitan, media, kepimpinan mahasiswa, khidmat masyarakat, latihan dan pembangunan bakat. Antara IPT terlibat ialah Universiti Putra Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Multimedia Malaysia, Universiti Sains Islam Malaysia dan Universiti Islam Antarabangsa. Sudah 63 tahun negara mengecap kemerdekaan. Hargailah pengorbanan yang telah dilakukan oleh perwira negara, menyumbanglah ke tabung pahlawan Angkatan Tentera Malaysia sekarang. Ketika itu, aku hidup dalam dunia yang penuh dengan darah. Tapi hatiku masih di sini, di tanah kelahiranku, yang takkan pernah lelah aku pertahankan. Minta maaf, Atuk. Akil tak sengaja. Tak apa. Atuk cuma terkejut saja. Selagi nadi masih berdenyut, akan ku teruskan sisa perjuangan ini. Mereka yang ku kenali kini telah tiada. Yang tinggal hanya nama menjadi sejarah. Mereka layak diberi penghormatan atas segala pengorbanan yang telah dilakukan. Bantulah mereka dengan menyumbang ke tabung pahlawan. Sumbangan boleh disalurkan ke akaun Maybank yang tertera di bawah. Berehat seketika selepas ini, lori terbakar, kadang-kadang antara terkorban. Alhamdulillah, masih bersama Berita Al-Hijrah. Sektor pelancongan antara nadi utama pembangunan ekonomi di negeri Sabah. Jika ia dilaksanakan dengan teratur dan sistematik, ia berpotensi membuka lebih banyak peluang pekerjaan, seterusnya meningkatkan taraf hidup penduduk. Tanjung Aru misalnya mempunyai tarikan sebagai lokasi pelancongan yang bakal membuka ruang menjana pendapatan. Perinciannya bersama wartawan Lutfi Hafifi Japili di Kota Kinabalu. Hanya sekitar 5 km dari bandaraya Kota Kinabalu, Tanjung Aru mempunyai tarikan tersendiri seperti keindahan pantainya dan sebagai kawasan pelancongan bandar. Potensi industri pelancongan di sini juga mampu menarik lebih ramai pelancong sekiranya dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya. Kru TV Al-Hijrah hari ini sempat menemu ramah salah seorang usahawan muda tempatan berhubung hasrat dan pandangan beliau tentang pembangunan di Tanjung Aru. Apa yang kami impikan, terutamanya penduduk N22 Tanjung Aru ini adalah pertama memperkasakan ekonomi setempat untuk menambah baik taraf hidup penduduk Tanjung Aru terutamanya dari segi ekonomi pelancongan, peluang pekerjaan
khususnya untuk anak muda kan. Jadi kita boleh lihat Tanjung Aru ni adalah salah satu tempat yang sangat strategik. Dia berada di tengah bandar. Bagi calon muda Muhammad Ridwan Akli yang mewakili Barisan Nasional yang juga satu-satunya calon anak jati tempatan, usaha membangunkan kawasan ini secara sistematik harus dilaksanakan dengan baik bagi manfaat setempat. Kita kena bangunkan pembangunan yang ada di sini, kita perbaiki apa yang perlu diperbaiki dan kita pesatkan ekonomi kita kerana Pedu Tanjung Aru ini, especially di Kampung Tanjung Aru, mempunyai potensi yang sangat besar dalam memesatkan ekonomi kita seperti pelancongan. Sebelum ini kerusi Dun Tanjung Aru disandang oleh Jun Swong dari Parti Warisan Sabah dengan majoriti undi sebanyak 4,610 pada PRU 14 yang lepas. Jumlah pengundi berdaftar bagi kawasan ini adalah seramai 14,941. Laporan Lutfi Hafifi Japili untuk Berita Al Hijrah. Kita beralih ke laporan luar negara. Sekurang-kurangnya 28 terbunuh termasuk pelajar sekolah dalam insiden letupan tangki minyak di Kogi, Nigeria. Kejadian berlaku apabila sebuah lori membawa petrol itu terbabas sebelum terbakar. Jurucakap Suruhanjaya Keselamatan Jalan Raya Persekutuan, Bizi Kazim berkata 9 kanak-kanak terlibat dalam kemalangan maut itu yang berlaku berhadapan stesen minyak di Lebuh Raya Lokoja Zaryagi. Insiden itu turut mencetuskan asap tebal. Ia turut memusnahkan banyak kenderaan dan harta benda yang lain. Kemalangan membabitkan lori membawa muatan petrol sering berlaku di Jalan Raya Nigeria yang tidak diselenggara. Selepas 270 ikan paus spesies pilot dilapor terkandas di Pelabuhan Macquarie, Tasmania Isnin lalu, 200 lagi spesies itu mengalami nasib sama hari ini. Dalam tempoh 4 hari sahaja, 470 paus dilapor terkandas di mana kebanyakannya ditemui mati. Penemuan 200 lagi ikan tersebut menjadikan kejadian hidupan laut itu yang pernah terkandas sebagai yang terbesar pernah berlaku dalam sejarah Tasmania. Ia disedari ketika tinjauan udara di kawasan berkenaan dan dipercayai telah mati. Punca ikan paus itu terkandas masih tidak diketahui, tetapi para saintis menyatakan ia kemungkinan disebabkan tersasar daripada laluan selepas mencari makanan berhampiran daratan atau mengikut seekor atau 2 ekor haiwan tersebut yang sesat. Sebelum ini, kira-kira 270 ekor ikan paus ditemui yang kebanyakannya terkandas di beting pasir pada Isnin lalu menyebabkan usaha untuk menyelamatkan hidupan mamalia gergasi itu dilakukan. Paus jenis pilot itu ialah spesies yang boleh membesar sehingga 7 meter dan boleh mencecah sehingga 3 tan. Kira-kira 300 gajah ditemui mati akibat bakteria dalam sumber air di Delta Okavango, Botswana. Botswana adalah negara dengan populasi gajah terbesar di dunia iaitu kira-kira 130,000. Namun sejak Mac lalu, ratusan gajah ditemui mati dengan gading yang masih ada. Itu menjadi bukti bahawa ia tidak berpunca daripada aktiviti pemburuan. Petugas perubatan dari Jabatan Hidupan Liar dan Taman Nasional berkata haiwan itu mati akibat minum air beracun. Kes pertama kematian gajah itu berlaku pada 25 April lalu berhampiran Kampung Serongga. Menurutnya, jumlah gajah yang maut terus meningkat selepas itu. Menurut jabatan berkenaan, kira-kira 330 gajah mati dan ujian darah menemui bakteria yang menghasilkan neurotoksin menjadi punca kematian. Ujian berkenaan dijalankan di Afrika Selatan, Kanada, Zimbabwe dan Amerika Syarikat. Baik, dengan itu sekian berita Al Hijrah. Terima kasih kerana menonton. Saya Nazira Syaringat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.